Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alwani Zafira dalam 15 minit MMTV edisi 27 Oktober 2022. Kita mulakan laporan berita petang ini dengan parti-parti politik mula mengumumkan nama-nama besar pemimpin mereka yang akan bertanding di PRU 15 pada 19 November ini. Bagi Barisan Nasional, pemimpin tertinggi mereka iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi kekal bertanding di Parlimen Bagan Datuk, diikuti Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen Berar, Datuk Seri Mohamed Hassan akan ke Parlimen Rembau dan Datuk Seri Mahzir Khalid di Parlimen Padang Terang. Sementara itu, Pakatan Harapan memutuskan untuk meletakkan pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk bertanding di Tambun. Isterinya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail diletakkan sebagai calon bagi Parlimen Bandar Tun Razak. Sementara itu, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari telah diumumkan calon PHD Gombak, diikuti Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai calon di Parlimen Port Dickson. Bekas Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula dipertaruh sebagai calon PH di Parlimen Kuala Selangor, manakala Khalid Samad diletakkan di Parlimen Titiwangsa. DAP yang merupakan parti komponen PH mempertaruh Yong Shifura Othman di kerusi Bentong, Gobing Sing Deo di Parlimen Damansara, diikuti Yeo Bee Yin di kerusi Parlimen Puchong. Dalam pada itu, Syahrizan Johan yang merupakan setiausaha politik Lim Kit Siang dinamakan sebagai calon Parlimen Bangi, manakala V. Gana Batirau akan bertanding di Klang. Perikatan Nasional telah menamakan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin untuk bertanding di Putrajaya, diikuti Naib Ketua Syirikani Malaysia, Mas Ermiyati Samsudin yang kekal di Parlimen Masjid Tanah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghadiri persidangan Dewan Rakyat. Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid berpendapat Najib bukan lagi bergelar ahli parlimen pekan ekoran pembubaran parlimen pada 10 Oktober lalu. Menurut beliau, isu dalam semakan kehakiman itu tidak lagi boleh diperimbang oleh mahkamah kerana tugas beliau sebagai wakil rakyat selesai sebaik sahaja parlimen dibubarkan. Sehubungan itu, mahkamah berpuas hati permohonan kebenaran semakan kehakiman yang dimohon oleh Najib kini akademik dan wajar ditolak. Najib yang kini menjalani hukuman penjara selama 12 tahun memohon kebenaran mencabar keputusan Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Penjara pada 28 September. Dalam permohonan samakan kehakiman yang difailkan pada 5 Oktober lalu, Najib menamakan Kerajaan Malaysia, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Penjara sebagai responden-responden. Kita ke berita seterusnya. Keputusan sama ada Sheikh Saddiq Sheikh Abdul Rahman dibebaskan atau dipanggil membela diri terhadap tuduhan bersubahat melakukan pecah amanah dana RM1 juta dan pengubahan wang haram akan diketahui esok di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pesuruhanjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid akan memutuskan sama ada pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap penyandang kerusi Parlimen Muar itu. Pihak pendakwaan menutup kes pada 27 September lalu selepas mengemukakan keterangan 30 saksi termasuk bekas penolong Bendahari Angkatan Bersatu Anak Muda Armada, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Rafiq Hakim Razali. Sheikh Saddiq didakwa atas pertuduhan pindaan bersubahat dengan Rafiq melakukan pecah amanah dana milik sebuah parti politik sebanyak RM1 juta di CIMB Bank Berhad Menara CIMB KL Central pada 6 Mac 2020. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 109 yang memperuntukkan penjara maksimum 10 tahun dengan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Sheikh Saddiq juga didakwa atas pertuduhan pindaan menyalahgunakan harta RM120,000 daripada akaun Maybank Islamik Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq melupuskan wang tersebut. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berhubung kenyataan yang disifatkan sebagai menyentuh sentimen perkauman.
Pengerusi DAP itu berkata Tajudin dalam satu program wacana pada 10 Oktober lalu mendakwa Kementerian Kewangan ketika di bawah pentadbirannya tidak ubah seperti tokong. Kata Guang Eng, pihaknya terpaksa mengambil tindakan undang-undang kerana kenyataan yang dikeluarkan penyandang Parlimen Pasir Salat itu bersifat fitnah. Menjelaskan rakaman video tersebut menyakitkan hati, Guang Eng turut memaklumkan surat tuntutan guaman akan dihantar melalui peguamnya. Mengulas jenis tuntutan yang akan dikemukakan, Guang Eng berkata ia terpulang kepada mahkamah dan pihak peguam untuk membuat keputusan. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan ruang bicara. Orang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmos Online. Kita kembali lagi. Pergaduhan 3 lelaki sekitar daerah Kuala Langat yang tular di media sosial semalam adalah disebabkan berada dalam keadaan mabuk. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Nur berkata, menerusi video 12 saat itu, didapati salah seorang daripada mereka rebah akibat dipukul di bahagian kepala menggunakan topi keledar. Pihak polis telah mengenal pasti suspek dan kini sedang dalam tindakan untuk kesan dan tangkap mereka yang terlibat. Beliau menegaskan kes disiasat mengikut Seksyen 324/160 Kanun Kesesaan iaitu dengan sengaja menyebabkan kecederaan dan bergaduh di tempat awam. Kita ke berita seterusnya. Pada masa sama, kata Ahmad Ridwan, polis kini turut mengesan 2 lelaki yang tular melakukan adegan tidak senonoh di dalam sebuah surau di daerah Hulu Langat. Pihaknya telah menerima laporan polis daripada Bilal surau berkenaan kira-kira pukul 9.07 malam tadi. Katanya Bilal berusia 54 tahun itu menyatakan telah melihat rakaman televisyen litar tertutup CCTV membabitkan 2 lelaki tempatan telah melakukan aksi tersebut. Pihak polis juga sedang menjalankan siasatan bagi mengesan pelaku dalam rakaman CCTV terbabit. Tambahnya, kes disiasat di bawah Seksyen 377 di Kanun Kesesaan iaitu melakukan perbuatan kelucahan melampau di tempat awam. Kosmo Online terdahulu melaporkan tindakan melampau 2 orang lelaki berkelakuan sumbang di dalam sebuah surau dikecam apabila perbuatan mereka itu direkam CCTV. Pentadbiran Presiden Amerika Syarikat AS Joe Biden mengenakan sekatan ke atas 14 pegawai Iran dan berikrar meminta rejim itu bertanggungjawab atas penindasan kejam ke atas penunjuk perasaan di seluruh negara. Pengumuman itu bertepatan dengan demonstrasi di Iran yang menandakan tempoh 40 hari sejak kematian Mahsa Amini, 22 tahun ketika dalam tahanan polis moral selepas dituduh gagal mematuhi kod pakaian ketat di negara itu. Sekatan itu menyasarkan Komander Pengawal Revolusi dan pegawai perisikan yang membantu meleraikan protes, pegawai penjara yang dituduh melakukan penyiksaan dan penderaan lain terhadap tahanan politik ke mana wilayah yang mengawasi tindakan keras terhadap protes aman serta organisasi yang terlibat. Kematian Amini mencetuskan protes berterusan selama lebih sebulan di seluruh Iran dengan golongan wanita berada di barisan hadapan walaupun menghadapi kawalan keselamatan besar-besaran. Protes berterusan yang merebak ke universiti dan beberapa kilang dan persatuan guru menandakan cabaran yang belum pernah berlaku kepada pihak berkuasa Iran. Kita ke berita seterusnya. Indonesia berdepan amaran lonjakan kes COVID-19 yang dijangka berlaku pada Februari tahun depan susulan pengesanan subvarian Omicron XBB di Republik berkenaan. Menteri Kesihatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin memberitahu risiko melonjakkan kes perlu diawasi kerana varian Omicron XBB adalah penyebab utama peningkatan semula kes di beberapa negara termasuk Singapura. Kes melibatkan varian XBB telah dikenalpasti di Surabaya dalam wilayah Jawa Timur. Indonesia kini mengalami trend peningkatan kes sejak seminggu lalu dengan lonjakan 27.1% berbanding minggu sebelumnya.
Terima kasih kerana setia bersama kami. Sikap tunggu dan lihat yang diambil pelabur asing terutamanya melibatkan jangkaan keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU15 merupakan faktor jualan asing ekuiti Malaysia berkurangan kepada 68.22 juta ringgit minggu lalu. Jumlah berkenaan berkurangan berbanding 479.7 juta ringgit minggu sebelumnya. Fellow Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Shazida Jan Muhammad Han berkata, kelemahan ringgit serta ketidaktentuan peralihan kuasa turut menyebabkan golongan berkenaan mengambil tindakan sedemikian. Tambah beliau, pengurangan jualan asing ekuiti negara berkenaan juga merupakan petanda baik dan petunjuk kepada pengurangan dalam kadar inflasi. Bagaimanapun, Malaysia perlu peka terhadap senario ekonomi global yang sentiasa berubah dan memberi risiko kepada pasaran. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR menjadi penghalang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menaik taraf operasi syarikat masing-masing. Pengerusi Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, Sementa Pusat, Datuk William Ng berkata, senario berkenaan menyebabkan ramai ahlinya enggan membuat pelaburan bagi menaikkan kapasiti mereka. Tambah beliau, ahli juga tidak mahu menambah baik proses dan peralatan syarikat kerana ketidaktentuan ekonomi global dan politik tempatan. Beliau sekaligus berpendapat bahawa kenaikan sekali lagi OPR adalah kurang bersesuaian sehinggalah ekonomi kembali seperti sebelum pandemik pada 2019. Kita beralih ke berita sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi Majlis Sukan Negara MSN bakal melaksanakan kod sukan selamat kepada semua Persatuan Sukan Kebangsaan NSA bermula Disember ini. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, kod itu yang merangkumi tata cara kelakuan yang akan digunapakai untuk mengendalikan aduan mengenai gangguan seksual di semua peringkat, termasuk pusat latihan sukan sebelum digantikan dengan Akta Sukan Selamat pada masa akan datang. Jelasnya, kod sukan selamat ini akan melindungi atlet jika mereka mendapat gangguan seksual atau mental yang teruk yang mampu merosakkan kehidupan. Sebelum ini, Ahmad Faizal dilaporkan berkata kementeriannya sedang merangka draft Akta Sukan Selamat yang dijangka siap selewat-lewatnya Disember ini pada sesi soal jawab sidang Parlimen Mac lepas. Bagaimanapun, ia terbantut susulan pembubaran Parlimen yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 10 Oktober lepas. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 28 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Alwani Zafira. Assalamualaikum dan salam sejahtera.